Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhikrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita rafakkan kesyukuran yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita kenikmatan sehingga ke saat dan detik ini, kan? Dengan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, dan dengan nikmat kebaikan yang kita dapat terus mendapatkan, memperoleh kebaikan melalui nikmat kesihatan dan masa lapang, kan? Dan juga nikmat yang Allah bagi kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tak pernah sempat untuk kita selesai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang bersyukur dan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sebagai kita kata utusan Allah yang telah pun berjuang dalam hidupnya untuk menyampaikan risalah Islam sampai kepada kita pada hari ini. Baik, kita sambung tajuk kita bab 2 bab 2 muka surat 38, buku Rahsia Wanita Syurga. Yang dekat Google Meet ni tak tahu ada ke tak buku dekat TikTok. Kalau yang tak ada buku, dekat Shopee ada. Yang datang sini bolehlah nak order, kita boleh bawa. Kalau tak ada buku, saya ada bawa 2. Dia ada kata ada bawa 2. Siapa yang tak ada buku? Siapa nak buku? Ada, saya ada 2 bawa 2. Ada lagi 2 kat depan ni. Dekat apa? Ajar. Di buku siapa nak buku? Ada lagi 2. Yang buku tak datang. Siapa nak? Saya sedia tapi dia tak ada. Ini tak ada. Siapa nanti cari? Hari tu ada yang kirim saya apa tahu masa pergi umrah tu. Tak tahu ada ke tak ni hari tu. Kirim barang. Saya bawa. Tak kenal nama. Tak ingat tanya nama. Kan dia ada cakap. Dia nak kayu siwak. Siapa dia? Dia tu ahli baru. Tu rasa tak biasa tengok juga. Tak ada Dia Sri Lanka. Dia datang di sini. Naik baru Saya ada bawa lebih kayu siwak. Cuma kalau nak bagi untuk semua orang, mungkin tak cukup dan mungkin ada yang tak pernah pakai dan takkan pakai. Jadi kalau ada siapa-siapa nak, boleh main. Saya bagi. Kayu siwak tu satu batang kayu je, kecil je kan. Cuma kalau yang biasa guna, mungkin kita akan guna. Cuma kalau yang tak pernah guna, mungkin tak reti nak guna dan takkan guna. Benda tu sia-sia lah. Tak banyak. Mungkin buat hiasan dia tak cantik pun. Kan? Dia kan berus gigi yang asli kan, semula jadi daripada kayu tu. Kita nak cara guna dia, kita gigit dia. Saya tunjuk jap. Dia bentuk dia satu batang je. Dia memang gigit. Memang kita gigit dia, buang kulit. Saya beli ni dekat Hudaibiyah. Hudaibiyah, tempat perjanjian Hudaibiyah. Dia ada 3 saiz yang ni. Dia ada banyak saiz sebenarnya. Dan biasanya saiz ni ikut gigi kita. Ada orang gigi kecil, ada orang gigi besar kan. Ataupun ada orang gigi kecil tapi selesa guna yang besar, terpulang lah. Ni contoh. Kalau saya buat contoh, kena satulah korban. Saya ada dah kasi buat korban. Tak bawa dalam beg ni. Tapi dia sebatang gini je. Kalau nak guna, gigit ujung dia.
Gigit memang kena gigit sampai dia pecah. Gigit gitu. Kunyah. Tak, sampai habis baru buang. Potong. Jadi lepas kita gigit, nanti dia akan jadi macam berus. Macam berus gigi tu, dia ada kulit luar. Kulit luar tu kita buang. Lepas kita gigit, dia pecah kulit luar. Jadi dalam dia macam berus. Lepas tu kita gosok-gosok lah. Kita gosok gigi. Berus tu macam berus gigi. Tapi cara pegang kayu siwak tu gini. Tiga ke atas, 2 bawah. Ibu jari ibu jari yang kelengkeng bawah, 3 lagi ke atas. Macam tu. Dia sebenarnya kalau kita pegang macam ni, dia menyebabkan kita akan tonyoh gigi kuat. Dia tak boleh tonyoh kuat. Sebenarnya gigi kita ni, kotoran dia, kalau gosok gigi pun kita tak tonyoh. Ni doktor gigi bagi tahu kan. Saya tanya kat masa tu, doktor gigi kata jangan tonyoh kuat sebab kotoran kita ni sebenarnya lekat sikit dengan gigi, berus sikit je kata. Rosak gusi. Lepas tu dia bukannya melekat macam gam melekat gitu dah. Kan, jadi kalau berkayu siwak supaya kita tak tonyoh kuat sangat pegang macam ni. Jadi kita nak tonyoh kuat pun sakit jari kita. Dan jadi sederhana lah kita akan tonyoh. Jadi cara dia mula dengan atas kanan, kemudian ke bawah kiri, ke atas kiri, ke bawah kanan. 8 lah. Dia taklah sampai sejam 2 jam tak. Sunat sebenarnya dulu sebelum ada berus gigi ni lah berus gigi. Jadi dia memang sebenarnya cukup pakai yang ni tanpa gosok gigi. Ni gosok gigi dah. Cuma sebab kita dah biasa berus gigi, kita takkan puas hati pakai ni. Kan? Dia tak ada rasa pedas-pedas. Dia tak ada rasa apa-apa. Cuma mungkin kadang serbuk kayu dia tertinggal kat mulut tu. Tu kita kumur buang. Kalau tidak, biasa Nabi akan siwak ni sebelum solat pun Nabi siwak. Jadi lepas siwak-siwak, kayu ni masuk poket solat. Orang Melayu kita tak biasa, dia kata pengotor. Sebab dia rasa macam berus gigi tak basuh. Sebenarnya tak lain. Sebab dah biasa. Orang kita tak biasa. Sebenarnya memang macam tu. Laki perempuan pun saya boleh, tapi jarang kan. Sebab orang Arab kan tutup muka kan, yang perempuan. Maknanya sebenarnya tak kotor dia. Dia sifat dia bukan kotor. Lepas kita gosok, lepas tu kita masuk dalam poket tu, dia tak kotor. Dia dengan air liur tu dia tak ada apa-apa, dia bersih. Dan sebab Nabi SAW tu biasa siwak dengan kayu siwak yang digunakan oleh sahabat. Sahabat siwak-siwak gigi dia, lepas tu Nabi ambil guna. Dia bersih. Kita je lah main setting kata dia kotor. Kita yang kata. Sebab kita bayang berus gigi. Berus gigi memang kotor kalau buat macam tu. Sebab berus gigi tu berus plastik. Itu tarbiyah besar tahap tinggi tu. Saya pernah lalu tarbiyah macam tu. Dia ada orang sampai muntah. Sebab dia tak biasa. Tapi sebenarnya tu ukhuwah memang bagus kalau boleh buat. Cuma ni COVID pula kan. Tapi sebenar-benarnya memang boleh buat. Cuma saya tak ingat semua orang boleh buat ni. Ni ada kosong dia. Ni jangan takut ni. Mari duduk depan. Ada ni kosong dia. Ada kursi. Yang lepas tu buku. Gambar. Ada yang nak buku ke ni? Kat depan yang baru datang. Yang lain dah ada buku dah. Buku.
boleh dah tu. Boleh tak? Okey, boleh. Baik. Tadi lepas kita guna je banyak-banyak kali pun tak apa, sampailah berus dia tu macam hancur kan. Hancur tu dah boleh potong pakai pisau, buang. Buat lagi macam tadi, gigit-gigit lagi sampai hancur, lepas tu buang kulit dia. Ataupun kalau nak cantik potongan dia, terus ambil pisau, potong keliling je, luar ni macam ada kulit. Jangan potong habis, potong sikit je untuk buang kulit dia. Lepas tu gigit-gigit, tu boleh juga. Kalau kata nak simpan ataupun nak guna balik, nak basuh, boleh. Kalau nak basuh boleh, bukan kata tak boleh. Cuma tak basuh pun dia tak apa. Kecuali tiba-tiba ada seketul daging melekat, tu basuhlah. Nampak seketul daging. Baik, kita sambung tajuk kita, wanita hiasan dunia yang terindah, bab yang kedua, muka surat 38. Baik, hadis dia sabda Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Baik, hadis ni kalau tengok ada tulisan kecil tu, tahrij, maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ar-Ridha, dalam bab khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah, hadis nombor 1467 daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Maksudnya perawi kepada hadis ni adalah Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Boleh letak atas tak? Ni saya bawa. Letak mic tu atas. Beg tak pun tak bawa. Ni boleh? Mic dia letak. Boleh. Tak boleh, tak bawa, tak apa mic. Tengok mic. Ya. Ya dah. Okey dah. Okey dah. Baik. Jadi hadis ni mungkin ramai orang biasa dengar. Kita semua biasa dengar tentang hadis wanita adalah hiasan dunia yang paling indah. Mungkin pertama kita bila dengar hadis ni, bila dengar pasal wanita hiasan dunia yang paling indah, dalam kepala kita ni orang muda je. Kan? Hiasan dunia maknanya kita bayang cantik lah kan. Dia mesti cantik dan ni serta orang muda lah. Kita ambil lah, tak payah dah expired kan. Sebab hadis ni Nabi tak sebut wanita muda. Nabi sebut wanita. Maksudnya dia tak ada expired lah. Maknanya sampai bila-bila, selama kita wanita, maka kita masuk dalam hadis ni. Jadi maknanya hadis ni sebut tentang wanita ni adalah yang dia ada pertama sekali poin dia wanita. Jadi siapa yang rasa diri sebagai wanita, siapa yang rasa diri dia wanita, maka bila Nabi cakap, bila Nabi sebut ni, kita kena bayangkan satu situasi. Ni Nabi pernah sebut ayat ni. Bila Nabi pernah sebut ayat ni, maknanya bila kita baca, kita bayangkan Nabi tu bila dia sebut tentang wanita, maknanya dia tengah cakap dengan kita. Dan Nabi ada, kita kata Nabi ada perhatian khusus kepada wanita. Maknanya ada hadis-hadis Nabi yang sebut tentang wanita secara khusus. Dan setiap kali Nabi sebut wanita, maka kalau betul kita rasa kita ni cintakan Nabi, sayangkan Nabi, dan kita ni wanita, kita akan pasang telinga betul-betul. Okey. Baik, kita akan pasang telinga betul-betul, kita akan betul-betul nak cuba faham Nabi nak bagi tahu apa kat kita. Sebab hadis ni sebut wanita secara umum, tak sebut pun tentang wanita muda, wanita tua, wanita baby ke wanita umur berapa, tak sebut. Kan? Dia maknanya sekarang ni Nabi nak pesan kita sesuatu. Sebab dia mulakan kat depan tu ad-dunya mata. Jadi yang dibahaskan yang pertama dunia. Dunia ni apa ada kat dunia? Dunia ni adalah hiasan. Maksudnya semua yang ada dalam dunia ni semua hiasan. Ni kita nak faham hiasan tu apa. Saya ingat mungkin yang kita duk dengar selalu sebut wanita hiasan dunia paling indah. Kefahaman kita mungkin sekadar kefahaman yang belum tentu betul kan? Sebab kita tak faham ikut syarah ulama kan. Kita main faham sendiri. Dengar Nabi cakap macam tu, okey, kita faham sendiri. Kalau faham sendiri apa dia?
Wanita hiasan dunia yang paling indah. Kan, dunia ni hiasan dan wanita hiasan dunia yang paling indah. Kita bayang perempuan tu baik-baik gitu kan. Lagi? Soleh. Lagi? Tak ada perempuan tak boleh jadi. Tak ada perempuan tak boleh jadi. Dunia ni sepi tanpa wanita gitu kan. Tak sempurna hidup ni tanpa adanya wanita gitu kan. Maknanya wanita unsur yang sangat penting dalam dunia. Itu kefahaman secara fizikal, secara zahir. Zahir hadis kita faham macam tu. Jadi hari ni kita nak tengok huraian yang ulama jelaskan. Kan kita ingat kaedah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami hadis ialah dengan melihat kepada huraian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang sesuatu hadis. Jadi kalau hadis ni misalnya riwayat Imam Muslim, maka nak faham hadis ni bukan baca kitab Sahih Muslim. Baca kitab syarah kepada Sahih Muslim. Contoh tajuk kitab syarah Sahih Muslim apa dia? Salah satunya tajuk dia Fathul Mun'im. Tak tahu kan. Tak apalah kan. Tu tugas saya lah. Aku tak tahu. Bagus ya. Alhamdulillah aku. Banyak ulama yang huraikan kitab Sahih Muslim. Jadi sebenarnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dia hanya ada dalam tu hadis je. Tak ada cerita apa pun. Tak ada. Jadi kalau kita ni awam, kita tiba-tiba baca je Sahih Muslim, tiba-tiba kata kita nak baca kitab hadis yang paling sumber yang paling asal, kita baca Sahih Muslim, balik pening kepala. Sebab tak boleh baca hadis, lepas tu nak faham ke mana kan? Sebab tujuan kita baca kan nak faham, lepas tu nak amal. Tiba-tiba kita main baca, lepas tu kita tak reti pula nak faham macam mana. Kita main faham cara kita, dia boleh jadi ajaran sesat. Ada banyak orang bukan Islam yang gunakan hadis-hadis, lepas tu dihurai sendiri. Bila dihurai sendiri, lepas tu dia bagi tahu kata ni hadis ni maksud dia gini, maksud dia gini. Ada satu hadis tu yang Nabi sebut tentang bunuhlah orang kafir di mana saja kamu menjumpai mereka. Hak tu dia guna tu. Dia kata tengok ni hadis ni ajar suruh bunuh semua orang kafir. Padahal mana ada macam tu. Kalau macam tu kita tak ada jiran orang Cina India. Mati semua. Kan? Sebab apa boleh hidup lagi kat dunia ni kan? Sebab apa mereka tu boleh ada jiran tetangga kita dan kita layan mereka dengan sangat baik? Sebab Islam tak ajar macam tu. Hadis tu kena diuraikan dengan cara yang betul. Cuma sebab orang baca hadis baca makna, baca hadis baca makna, akhirnya salah faham. Jadi kita pun kadang-kadang kita taklah nak faham sampai sesat macam tu. Tapi kadang-kadang kita faham cara baik tapi salah pun tak boleh juga. Dia tak dikira baik juga. Baik. Jadi hadis ni kalau orang faham secara umum yang kita kata wanita tu hiasan dunia, hidup tak lengkap, tak sempurna tanpa wanita dan sebagainya, itu kefahaman yang umum. Kita nak kata salah tak juga. Dan dia tak salah. Tapi sekarang kita nak tengok yang lebih tepat berdasarkan yang ulama jelaskan. Jadi buku ni sebenarnya, dan buku Rahsia Wanita Syurga ni sebenarnya adalah kaedah dia ambil hadis, lepas tu terjemahkan. Ni sesuai dengan masyarakat kita kan, terjemah. Baik. Lepas tu memang dalam ni sebenarnya ada huraian daripada ulama tu. Jadi kerja saya masa ni baca kitab-kitab huraian tu lah. Antaranya Fathul Bari untuk syarah kepada Sahih Bukhari, Hadiyus Sari, Umdatul Qari. Tu 3 kitab untuk syarah kepada Sahih Bukhari. Kena baca lah setiap jumpa satu hadis, baca semua kitab-kitab. Tu yang paling asas. Ada banyak lagi kitab lain. Dan bila baca hadis ni kata daripada Sahih Muslim, saya kena baca Fathul Mun'im. Lepas baca semua tu, ada lagi banyak lagi kitab-kitab syarah yang lain. Kalau daripada Imam misalnya Imam Abu Daud punya hadis, kita baca Aunul Ma'bud. Tu tajuk syarah kepada kitab kepada Sunan Abu Daud punya hadis-hadis. Baik, jadi lepas daripada tu dalam ni kita akan huraikan semula daripada huraian ulama. Sebab kalau kita ni pergi baca terus huraian ulama pun belum tentu faham. Ulama ni dia kalau hurai pendek je. Satu hadis berapa je huraian dia. Yang huraian tu kadang-kadang ada istilah-istilah bahasa yang kita tak faham. Bahasa-bahasa yang bersifat ilmu agama, contoh kan, bahasa tu kalau guna dalam bahasa harian kita, makna dia lain. Dalam bahasa agama makna dia lain.
Kita pernah sebut contoh perkataan taat. Perkataan taat kalau guna dalam bahasa harian kita, maksud dia apa? Patuh kan? Spontan kita akan keluar patuh. Maknanya kalau kita kata anak yang taat, dia adalah anak yang patuh kepada ibu bapa. Tapi dalam bab agama, dia bukan makna patuh. Dia makna dia ibadah. Jadi bila sebut tentang ketaatan kepada Allah, bukannya patuh, tapi maksud dia ialah buat ibadah. Jadi ketaatan kepada Allah tu termasuklah solat, zakat, tinggal maksiat. Tapi dia lebih fokus pada maksud ibadah. Jadi bila sebut, misalnya salah satu daripada cabang jenis sabar ialah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Maksudnya sabar dalam buat ibadah kepada Allah. Jadi dia ada beza makna daripada daripada bahasa harian, yang menyebabkan kalau kita baca sendiri dalam kitab-kitab ulama ni, boleh jadi ada benda yang silap faham. Tafsir kita sendiri. Yang boleh baca kitab-kitab ulama ni orang yang memang berkecimpung dalam bidang tu. Lepas tu yang kita yang bidang kita luas ni, yang bidang kita campur-campur kan. Dan kita bukan khusus bidang tu, yang tu kita belajar secara umum. Okay. Baik, jadi yang adalah hadis ni, pendek je hadis ni, tapi poin dia yang pertama sekali, dunia adalah hiasan. Dunia mata. Dunia adalah hiasan. Maksudnya dalam dunia ni tak ada benda lain selain pada hiasan. Jadi meja, kerusi hiasan. Habis kita kata habis sampah hiasan juga ke? Ya. Atau kita nak tengok hiasan ni makna apa? Sebab hiasan di mata kita lain, di fikiran kita lain. Kita nak definisi yang betul. Dan siapa pernah tengok kamus hiasan makna apa? Tak pernah. Tapi kalau tanya, tahu tak hiasan tu apa? Tahu. Tahu dari mana kalau bukan tengok kamus? Maknanya tu kita reka. Banyak benda dalam dunia ni kita reka. Kalau bukan kita tengok daripada kamus, daripada kitab mana-mana, tapi tiba-tiba kita tahu benda tu, maknanya benda tu kita reka. Dan mungkin kita takkan fikir nak cari makna hiasan sebab kita rasa kita dah tahu. Merasa dah tahu tu lah masalah paling besar. Menyebabkan orang tak belajar. Jadi paling kurang masuk belajar ni, paling kurang kita tahu apa yang kita tak tahu. Tu basic dia. Jadi ada banyak orang kat luar sana yang duk sangka dah tahu macam-macam. Tu yang tak pernah masuk apa-apa pengajian ni. Pasal tahu semua dah. Dia rasa dia orang Islam kan. Lahir-lahir dari Islam, dah tahu semua benda. Sebab saya pernah tengok ada satu video tu, dia orang bukan Islam, dia orang Thailand. Dia suka kalau makan dia baca bismillah. Kan, kalau apa-apa innalillah, masya-Allah, kan, insya-Allah tu memang ayat dia dah. Jadi bila ada kawan dia yang Islam cakap dengan dia, satu hari kawan dia cakap dengan dia, you ni kalau duk selalu guna bahasa-bahasa ni, masuk Islam je lah. Kan, dia kata, tak nak lah. Tak nak. Kenapa tak nak? Dia kata, ataupun kawan tu kata, macam ni lah, belajar pasal Islam. Jom ikut pergi belajar pasal Islam. Dia kata, dia jawab gini, dia kata, saya tak tahu apa lagi yang saya tak tahu tentang Islam. Saya rasa saya dah tahu semua sebab saya dah belajar Islam. Dia kata, dia ceritalah dia sekolah rendah dengan orang Islam. Jadi kawan-kawan dia tu Islam, sebab tu bahasa dia jadi macam tu. Kawan-kawan dia semua Islam. Dia masuk subjek pendidikan Islam. Sampai sekolah menengah pun dia masih belajar juga subjek pendidikan Islam. Jadi dia kata dia dah faham semua tentang Islam. Jadi dia tak rasa perlu belajar lagi, sebab dia dah faham dan dia tak rasa nak masuk Islam. Dia kata gitu. Ini kita kata maksudnya ni bukan orang bukan Islam dia. Orang Islam pun banyak yang sebab dah belajar pendidikan Islam kat sekolah, kita rasa dah tahu. Kan? Dan bila kita rasa tahu tu lah kita takkan belajar. Sebab mungkin dia anggap dia macam agama lain. Agama lain ni belajar dia cukup setakat belajar macam tu cukup. Dia tak perlu belajar sampai mati. Kan? Untuk faham agama dia tu cukup belajar yang kalau setakat sekolah menengah tu okey. Yang perlu belajar betul-betul sampai mendalam tu, yang betul-betul nak kerja jadi padri, jadi orang-orang agamawan dia. Yang orang awam dia tak perlu belajar sampai ke akhir hayat. Sebab tu kalau misalnya ritual-ritual dia tu lebih kepada banyak aktiviti berbanding dengan baca kitab dia. Okay? Sebab dia tak ada kata perlu belajar semua. Tapi kalau dalam Islam, kita punya ilmu Islam ni, tak ada siapa akan berjaya untuk belajar semua ilmu Islam.
sampai ke akhir hayat kita. Walaupun tiap-tiap hari kita belajar 24 jam. Sebab ilmu tu terlampau luas. Kan? Yang jadi luas tu sebab apa? Sebab berubah zaman, Islam akan sentiasa menjaga setiap ilmu Islam tu supaya selamat, kekal dan tetap dipercayai. Dia maksudnya tetap otentik tu. Contoh kan, ilmu hadis. Ni hadis ni yang kita belajar ni. Baik hadis, ilmu hadis, agak-agaknya kitab-kitab syarah hadis tu pernah ada tak zaman Nabi? Huraian kepada hadis ada tak? Tak ada. Tak ada. Zaman Nabi tak ada sebab Nabi ada. Jadi tak perlu siapa pun huraikan hadis. Kalau tak faham hadis mana-mana, pergi jumpa Nabi, tanya balik. Direct terus kan, sebab Nabi ada. Dan lepas Nabi wafat, masa itulah kita kata mulalah hadis-hadis Nabi mula orang. Kita kata dah Nabi-nya tak ada, macam mana kita nak pastikan? Ni sahabat-sahabat mula fikir, macam mana nak pastikan sesuatu yang dikatakan sebagai kata-kata Nabi tu memang Nabi yang kata. Maka muncullah ilmu yang baru. Di kita ilmu tu dah lama, cuma disiplin baru gitu, disiplin ilmu baru untuk memastikan ni memang Nabi kata. Macam mana cara dia? Pastikan siapakah yang akan menyampaikan hadis ni. Maknanya di kalangan umat Islam mesti ada orang yang sanggup mengorbankan diri dia untuk membawa ilmu ni supaya sampai kepada kita tepat sebagaimana ayat Nabi. Macam hadis ni memang Nabi punya ayat, bukan ayat kita, bukan ayat sahabat-sahabat. Tak pernah ditukar walau sepatah pun. Semuanya betul-betul tepat macam yang Nabi kata. Siapa dia orang yang sanggup berkorban tu? Itulah dia ulama'-ulama'. Lepas tu kita kena hargai. Ulama' ni dia korbankan diri dengan mak. Dia kata kalau nak jadi ulama' memang kena korbankan kita punya. Misalnya nak jadi ulama' syarat paling utama kena kuat ingatan. Kalau perawi hadis lagilah kena kuat ingatan. Kalau tak kuat ingatan tak boleh. Sebenarnya kalau terlampau banyak lupa, ilmu yang disampaikan benda salah-salah lah kalau lupa belaka. Kan? Kecuali memang buku je dibaca, tu tak apalah. Ingat dia tak boleh salah dah. Tak boleh salah ingat. Jadi sebenarnya kalau tak pasti, lebih baik tak payah cakap. Kalau katalah misalnya kalau saya sendiri contohnya nak menyampaikan satu yang mungkin spontan teringat satu hadis Nabi. Ada kaedah dia sebenarnya. Kaedah menyampaikan kalau kita rasa bimbang, kalau tersilap ke apa, ujung dia kita akan sambung. Kalau hadis Nabi kita akan sambung au kama qala, ataupun sebagaimana yang Nabi katakan. Kan? Kalau ayat Quran sadaqallah kan? Betul lah sebagaimana yang Allah katakan kan? Tapi tetap perlu diusahakan untuk ingat dengan betul. Apalagi fakta, yang fakta sejarah ke apa, fakta-fakta tu untuk menyampaikan dia kena ingatan lah, kena kuat ingatan. Jadi untuk kuat ingatan, ada benda yang kita kena korbankan dalam hidup kita. Untuk jaga kekuatan ingatan, salah satu makanan kan kita pernah sebut. Jadi maknanya dah tak boleh dah nak fikir makan sedap, nak makan banyak-banyak, nak makan sepuas-puasnya, nak cari makanan viral tu tak ada dalam kamus hidup. Bahaya kan. Sebab kalau betul kita jaga makanan, dia akan sangat bagi kesan. Dan misalnya kita makan, katalah kan, saya nak contoh lah pengalaman baru ni pergi Thailand lah gitu kan, dengan anak saudara dengan adik naik kereta kan. Saya kan duduk Perlis Thailand dekat je, sempadan drive. Jadi kita ikutlah orang muda-muda. Saya pergi dengan adik laki, anak-anak saudara laki, bujang-bujang ni kan. Ni kira makcik seorang kan. Duduk dengan anak-anak bujang kan. Saya kata tak apalah, saya nak belajar. Anak-anak bujang kalau sembang apa kan. Kalau dia tengok cermin, dia tengok apa kan. Kalau anak perempuan kita tahu kan tengok apa. Anak bujang tengok juga cermin. Dia ada juga kan benda yang kita kata yelah anak muda-muda. Jadi saya tenaga pun kena tenaga muda lah kan. Dia kalau cara makcik-makcik jalan banyak rehat tau. Kalau anak muda berjalan non-stop. Dia anak muda tak tengah panas ke, tengah apa ke, dia nak aktiviti full kan. Dia lasak. Lepas tu makan cara orang muda kot lah kan. Jadi makanlah kan. Beberapa tempat makan ni yang dia orang carilah apa yang dia nak makan. Kita pun check tengok halal, dari segi status halal semua kan, halal okay. Tak apalah kita makan. Tapi sebab saya biasa jaga gitu, sangat usahalah menjaga gitu. Balik KL tiba-tiba rasa macam ada something yang ingatan gitu.
Biasa sebab setiap hari saya akan gunakan ingatan gitu. Setiap hari, sehari tu berapa jam gitu akan sangat menggunakan kekuatan ingatan gitu. Sebab setiap hari duk guna. Jadi bila tiba-tiba biasa ingat sekaligus boleh 7 benda kan, 7 benda sekali ingat, tiba-tiba kali tu 5 je. Kenapa lagi 2 payah sangat ni tu? Ya, lagi 2 ni beberapa hari jugalah hampir rasa apa makan kat sana. Sebab bila kita cek-cek sebenarnya kat sana memang ada yang pakai tudung tapi sebenarnya dia bukan Islam. Sebab orang Malaysia banyak orang Malaysia bila pergi sana, cara kita nak tahu makanan halal dia pakai tudung. Dia punya apa? Mungkin ada tersilap yang mana kan. Dari segi hukum sebenarnya halal. Di sisi Allah kita tak dosa. Tapi kalau betul nak jaga ingatan, itulah. Kalau yang tak biasa jaga dia mungkin tak rasa. Sampai pergi umrah. Masa tu kan tak lama lepas balik Thailand pergi umrah. Pergi umrah tu doalah, ya Allah balikkan semula atau tambah lagi ingatan daripada yang dulu gitu kan. Mungkin ada kesilapan di situ. Mungkin tak dosa bagi kita, tak dosa bagi orang awam, tapi sebenarnya kalau orang yang ada dalam bidang ilmu tu salah. Itu satu dosa. Dia bagi orang awam tak dosa sebab hukum dia halal. Kita bagi tahu tu yang kata syubhah tu halal. Itu sebenarnya status dia syubhah. Tapi dia halal, tak dosa sebenarnya untuk orang awam. Jadi kalau betul ni baru tahap jaga ingatan biasa-biasa. Kalau ulama yang betul-betul, apalagi perawi hadis, lebih daripada tu, lebih dahsyat lagi kan? Dan maknanya itu kita nak kata mengorbankan keinginan tu. Tengok makanan macam-macam tu kan, bot-bot atas tu kan, ada tu kan, hak terapung tu kan, kena makan terapung apa semua, tengok je lah. Tak boleh teringin sangat gitu kan. Tu pun dah kontrol dah, tak makan sangat pun. Kita cari yang betul-betul kita kata tak melibatkan mungkin sembelihan apa, tak melibatkan gitu kan. Dah betul-betul kata air, minuman ke apa, tapi buah memang itu halal tapi masih syubhah. Jadi itu yang maknanya kalau contoh dunia keilmuan dia beza dengan awam. Jadi nak kata memang kena korbankan diri kalau nak betul duduk atas jalan ni. Maknanya memang kalau nak duduk atas jalan ilmu, apalagi perawi-perawi hadis yang menyampaikan hadis sampai kepada kita ni, memang pahala dia sangat besar di sisi Allah. Kedudukan dia sangat tinggi sebab hidup dia korbankan. Keinginan dunia dia letak ke tepi. Bahkan tak sedikit juga ulama-ulama ni yang tak kahwin. Dia korbankan hidup dia, keinginan dia, nafsu dia untuk ilmu. Cuma hari ni jangan buat hujah. Ada orang kata ulama-ulama kan ada banyak tu tak kahwin kan. Ulama tafsir, Imam Nawawi tak kahwin, ada lagi Imam Qurtubi kan. Ada satu kitab menghimpunkan nama-nama ulama yang tak kahwin. Akhirnya kita buat hujah, kita tak kahwin sebab kita nak buat ni macam-macam lah kan. Dia gini kena bezakan ini. Ulama ni dia gadaikan hidup sampai tak kahwin tu pada tahap yang tengok ilmu dia sampai sekarang orang pakai. Jadi tahap dia dengan ilmu tu bukan sekejap. Sehari kalau ada 24 jam, kalau lah sehari ada 26 jam dia dengan ilmu. Imam Syafi'i tidur sehari berapa jam? 2 jam. Yang lain dengan ilmu. Dan ada pernah Imam Syafi'i tak tidur, dia baring letak tangan atas dahi kan? Orang ingatkan dia tidur, dia pejam mata. Tiba-tiba subuh, waktu malam kan, tiba-tiba subuh bangun terus solat. Orang tanya ni ada fatwa baru ke, boleh solat tak pakai wuduk? Rupa-rupanya Imam Syafi'i tak tidur. Jadi dia pejam mata, letak tangan atas kepala, Google. Zaman tu kan tak ada Google internet kan, dia Google dalam dada dia lah. Ilmu dalam dada untuk mengeluarkan satu fatwa. Kan ilmunya semua dalam dada ulama-ulama ni. Ilmu kalau nak jadi ulama betul, orang alim betul, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Tu istilah dia. Ilmu-ilmu ni kena ada dalam dada, bukan dalam buku. Dalam tulisan-tulisan. Sutur tu maknanya barisan-barisan buku. Dia tulisan-tulisan. Kita kalau orang tanya kena buka balik buku. Kalau nak jadi orang alim ulama ni, dia tak boleh dah. Dia kena semua dalam dada. Jadi ilmu Imam Syafi'i semua dalam dada. Jadi cara Imam Syafi'i Google, pejam mata, letak tangan atas dahi, fikir. Jadi sampai pagi tu dapat fatwa satu malam fikir. Itu maknanya yang kita kata mengorbankan hidup lah. Memang hidup dia dah full untuk ilmu.
Dan sebenarnya kan saya selalu istilahkan macam perjalanan, saya suka jalan cara backpacker kan, saya kata. Umrah ni, bila sebut umrah DIY, ada orang DIY tapi ada orang tunggu kat sana. Dia tak DIY sangat tu. Saya DIY cara backpacker. Backpacker ni kita kena ada pengetahuan lebih kan? Kena study lebih kan? Kena struggle lebih, tenaga kena siap lebih kan. Jadi memang kena pakai tenaga, walaupun kita perempuan, tenaga kena macam lelaki sikit. Sebab saya pergi dengan lelaki kan, suami dengan anak saudara lelaki juga, bujang kan. Suami pun lelaki lah kan. Kita seorang perempuan, tapi tenaga pun kena siap lah kan. Kita kata sebab nak backpack. Baik, sebenarnya bila cerita backpacker ni, ada orang kata saya tak nak lah backpacker, susah kan. Lambat, lepas tu susah, lepas tu kena macam orang lain boleh duduk rehat-rehat, kita tak boleh duduk kena study je. Yang study kalau nak tahu ke mana kita nak pergi kan, apa kita nak buat, kita kena letakkan target-target kita. Waktu orang lain boleh duduk rehat, tunggu je, misalnya kan nak masuk hotel, tunggu je, lepas tu orang bagi tahu okey dah boleh check in. Dah, kita kena cari hotel, cari sendiri ya. Dan hotel ni ada yang online, ada yang offline. Yang online ni bukan yang paling murah. Yang paling murah kena offline. Kena jalan kaki cari. Dan itu musim panas. Jadi okey lah, kita kena okey gitu kan. Kena belajar lapang dada. Baik, bila cerita ada orang kata tak nak lah, saya tak perlu kot jadi backpacker. Ini adalah saya sembang. Sebab apa? Sebab dia anak orang kaya. Jadi mak bapak dia mampu untuk bayar semahal-mahal ni pun kan? Saya kata dia bukan masalah mampu atau tidak. Mampu je, kita mampu, boleh je kita nak order, nak pakai, nak duduk hotel paling dekat dengan masjid, dari atas hotel dah nampak Kaabah kan, boleh kan. Tapi kita nak satu ilmu. Bila semuanya mudah, kadang ilmu ni jadi agak kurang. Kita juga nak menjiwai dan merasai kan, kepayahan hidup orang yang susah tu. Baik. Dan sebenarnya ulama-ulama ni backpacker belaka. Kalau kita nak hayati, contoh kan, Imam Al-Bukhari setiap kali mendengar satu hadis, ada perawi meriwayatkan satu hadis, macam mana cara Imam Bukhari nak ambil daripada perawi tu? Dia jalan kaki, backpack lah kan, backpack. Cara dia macam mana? Kadang saya cara juga backpacker biasa, orang putih kan yang suka backpacker kan. Dia orang ni dapat duit dari mana? Untuk, kan semua tu ada modal kan. Dan dia memang akan selalu cari kos yang paling murah. Sebab sebenarnya dia bukan ada duit sangat. Backpacker ni orang muda, dia bukan ada duit sangat ni. Jadi cara dia, dia akan bekerja di tengah jalan. Jadi apa yang dia boleh lah. Kalau dulu orang buat basking apa tu kan, tu banyak tu backpacker buat. Ataupun dia melukis ke, ni cara orang bukan Islam. Jadi yang ulama-ulama dulu buat, dia bawa sikit barang, bekal dia barang kan, nanti tengah jalan dia jual sikit lah, jual sikit untuk beli makanan. Ataupun kadang sama ada jual dapat duit, ataupun jual dapat barang lain, tukar kan, sistem barter. Sampai ke destinasi, dia akan sisakan sikit bekalan untuk ditukarkan dengan barang tempat tu. Dan itulah perjalanan dia, sepanjang perjalanan. Susah kan. Bukan kata tiba-tiba ada orang tunggu kan, ada orang sambut dengan kereta. Padahal ni level tinggi ni, ulama perawi hadis. Imam Bukhari siapa tak kenal gitu kan. Imam Muslim gitu, siapa tak kenal gitu sebagai perawi hadis. Tapi dia jalan cara macam tu untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau istilah sekarang memang backpacker, cuma backpacker yang tujuannya adalah kepada ulama dan juga pengajian-pengajian untuk menuntut ilmu. Okay. Maknanya apa yang dikorbankan, kita kata dalam hidup perawi hadis, sampailah seumur hidup. Padahal hari tuanya belum tentu lagi pun benda yang dia buat sepanjang hidup tu akan terpakai. Contoh gini, di kalangan perawi hadis ada yang bila hari tua dia nyanyuk. Ada juga jadi Alzheimer kan, lemah ingatan. Hadis dia kan, dia memang perawi hadis seumur hidup. Hari tua dia dah agak lupa, hadis dia tu orang tolak. Secara umum orang akan tolak semua hadis yang dia riwayatkan seumur hidup dia. Tapi kalau kita pergi lebih detail, orang yang bidang hadis, dia kena cek sebenarnya hadis ini dia riwayatkan pada umur dia berapa. Tu susah nak cek. Umur dia berapa. Kalau diriwayatkan masa umur dia muda, okey, kita terima. Yang ini tak semua orang bidang hadis pun tak semua boleh tahu yang ni. Tak semua pandai cari. Ya.
Maknanya walaupun sampai hari tua tiba-tiba boleh jadi yang seumur hidup dia buat tu semuanya orang tak pakai, tetap saja dia buat benda tu. Itu pengorbanan dia. Padahal itulah kerja dia seumur hidup. Lepas tu yang Allah angkat darjat orang berilmu tu. Sebab bukan saja-saja sebab ilmu tu dah, sebab pengorbanan hidup dia. Jadi kita maknanya kita kena korbankan banyaklah keinginan-keinginan ni yang ada dalam diri kita untuk membawa amanah ilmu. Dan sifat ulama ni, kalau misalnya kuat ingatan dah. Ulama ni satu lagi dia kena ada sifat teliti. Semakin teliti ulama tu, maka akan semakin mendalam ilmu dia, dan ilmu dia akan semakin kuat. Semakin kita boleh terima. Teliti dia ni maksudnya kadang-kadang perbahasan yang orang tak fikir nak bahas, dia dah bahas. Ada hukum hakam contoh kan, yang belum berlaku pun zaman tu, tapi ulama' dah bahas siap-siap. Rupanya zaman sekarang berlaku. Masa tu orang akan kata, lah yang tu pun nak bincang ke? Masa tu orang kata apalah menyusahkan diri, macam-macam lah orang tuduh. Macam hari ni kadang bila kita jadi teliti sangat, banyak orang marah juga, yang tu pun nak fikir kata. Padahal sebenarnya nak jadi ulama' memang kena teliti. Kalau kita terlalu sembrono, ambil mudah apa semua, tu tak boleh jadi ulama'. Kita boleh nak dalam bidang keilmuan boleh, tapi kalau nak kata mendalam ilmu tu tak boleh. Kan? Dia memang kena bina sifat teliti tu. Baik, kita pergi pada hadis ni semula. Tadi sebut perawi dia kan, perawi dia Imam Muslim, dia ada sebut bab dan juga kitab dan nombor hadis. Baik, kita tengok pada muka surat 39. Fitrah manusia punya naluri yang suka akan keindahan dan sentiasa ingin pada kecantikan. Allah yang Maha Pencipta sangat mengerti akan naluri manusiawi ini. Justru Allah menciptakan perhiasan yang paling indah di dunia yang tidak akan lupus imamah usia, tidak akan rosak dan dek rakus manusia, dan perhiasan itu jualah yang akan kekal selamanya sekalipun dunia ini telah musnah. Itulah wanita yang solehah. Jadi bila sebut tadi hiasan dunia, memang manusia suka kepada satu yang indah, dan itu tak boleh dinafikan. Walaupun rumah dia buruk, kalau dapat yang cantik dia suka. Kan? Walau macam mana pun buruk, dia tetap suka cantik, suka yang indah, suka hiasan. Jadi Allah sediakanlah hiasan, dan paling indah adalah wanita solehah. Sebab tu kita kata dia tak ada expired. Kan? Sebab bila wanita solehah, sifat solehah tu dia tak ada expired. Asal solehah je, maka kita akan jadi hiasan yang paling menenangkan, paling membahagiakan. Ni kita nak tengok erti sebuah perhiasan. Hiasan tu apa? Yang tadi kalau sebelum kita baca, hiasan tu apa? Yang tadi kita dah faham sebelum tengok kamus. Cantik. Benda cantik lagi. Tu dah baca, tak apalah, kita baca. Biasanya ginilah, biasa orang kalau sebut hiasan, benda tu cantik, benda tu kita suka tengok kan, benda tu selesa, dan apa? Liklak shining kan, menarik perhatian kan. Maknanya cenderung kita katakan memang yang mata kita suka tengok kan. Baik, hiasan, tengok dalam Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah, ni kamus Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asarah, perkataan mata', hiasan tu bahasa Arab dia mata', apabila dikaitkan dengan dunia, maka ia membawa maksud tercapainya suatu kemuncak nikmat seperti yang diinginkan. Manakala perhiasan secara umum membawa maksud setiap sesuatu yang bermanfaat dan memenuhi hajat, seperti makanan, perabot dan barangan-barangan yang lain. Ibnul Jauzi pula mentakrifkan perhiasan sebagai sesuatu yang memberi manfaat dan membuatkan orang lain selesa dengannya. Jadi kat sini kita tengok muka surat sebelah ni. Oleh itu perhiasan dunia membawa erti yang sangat besar dalam kehidupan manusia, sedangkan Allah Azza wa Jalla sangat menyukai kecantikan. Maka sudah pasti makhluk juga punya rasa cinta pada keindahan. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan sukakan keindahan. Baik, kita tengok dulu tadi definisi. Maknanya betul tak? Sama tak dengan apa yang kita faham hiasan selama ni? Beza. Sebab
hiasan kat sini dia sebut hiasan adalah benda yang ada manfaat. Tu tak masuk pun dalam kefahaman kita awal tadi kan. Kadang bagi kita tak manfaat pun tak apa, janji cantik kan. Tak, dia mesti ada manfaat kan. Kemudian bila ada manfaat, kemudian yang keduanya adalah memenuhi hajat. Kita selesa, kemudian memenuhi hajat kita kan. Jadi contohnya makanan, perabot ataupun benda-benda lain kan. Biasanya kita bayang kalau hiasan ni itulah gambar-gambar kan, ada khot ke kan, itu kita gambarkan sebagai hiasan. Baik, maknanya kesimpulannya hiasan ni adalah sesuatu yang ada manfaat dan juga membuatkan kita merasakan kemuncak kenikmatan. Kita rasa nikmat bila ada dia, kita rasa selesa, kita rasa suka bila ada dia. Maknanya hiasan bukan mesti cantik. Sebab tu tadi kita kata sampah pun hiasan. Sebab ada orang suka. Kalau orang kutip sampah tu dia bahagia je kan. Dia rasa sebati dah dengan sampah-sampah tu, tiap-tiap hari dengan sampah tu. Maka sampah tu selesa untuk dia. Dan ada orang dia suka rumah dia ada sampah sikit-sikit atas kapet. Kan? Dia ginilah contoh kan. Ada design-design yang macam sampah kan. Kita panggil dia abstrak. Kan? Tapi dia macam sampah sebenarnya. Contoh kan kapet tu. Design dia tu ada macam corak-corak satu kan. Lepas tu ada macam kertas berkepal tercampak. Tapi tu design kapet. Kan? Itu kan sampah tu. Tapi ada orang suka kan? Misal ada lukisan tu conteng-conteng je, harga RM5,000 sekeping. Dia macam campuran watercolor, lukis conteng-conteng gitu je kan. Maknanya tapi dia lukisan. Jadi lukisan tu bukan mesti ada orang yang tersusun kan, ada benda tersusun rata tak. Kadang-kadang bersepah-sepah. Dan kalau kita tengok sebenarnya pokok misalnya, pokok ni ada yang bersepah-sepah. Susunan daun dia kan bukan tersusun elok rata pun kan, ada yang bersepah-sepah. Tapi orang suka tengok. Jadi bergantung kepada kita, apa hiasan di mata kita berbeza setiap orang. Sebab tu ada orang yang suka bunga, tapi ada orang tak suka kan. Orang yang suka bunga ni semua letak bunga kat rumah dia kan. Kat pintu, masuk-masuk pintu bunga kan. Atas TV bunga, atas meja bunga, tepi sinki bunga, tepi dapur bunga, dalam bilik air pun bunga kan. Mana boleh letak bunga, semua bunga. Atas peti ais bunga kan. Ke dinding pun bunga kan. Semua berbunga-bunga kan. Yang suka bunga, kita rasa cantik, ada bunga penuh. Tapi ada yang kata serabut. Kita masuk rumah dia plain, black and white. Kosong je, semua plain. Alas meja plain, lantai memang plain lah. Dia lantai, dinding plain, alas meja plain, atas peti ais kosong kan, tak ada apa-apa kan. Atas TV pun tak ada apa-apa, kosong kan. Tepi pintu tak ada apa-apa, semua kosong gitu. Plain je kosong rumah dia. Kalau kita nak komplain rumah orang, memang boleh sangat lah kan. Ikut design kita, ikut hiasan kita, kita kata apa rumah ni kosong tak ada apa-apa kan. Yang orang yang suka plain pula pergi rumah yang berbunga-bunga, kata apa rumah ni penuh serabut gitu, penuh bunga macam-macam. Sebab itulah Islam ajar kita jangan komplain rumah orang. Tu rumah dia, ikut yang dia suka lah. Tiap-tiap hari dia yang nak tengok, bukan kita. Kita datang sekali-sekala. Kadang-kadang rumah orang kita tak komplain, rumah menantu kita komplain. Sama juga, menantu tu orang juga. Dia hias cara dia lah. Walaupun kita kata anak kita suka cara gini kan, anak kita tu suami dia kan. Kan, anak kita suka cara macam ni, apa buat rumah macam ni, anak kita tak selesa. Kalau anak kita tak pernah komplain. Kadang-kadang anak kita tu memang tak suka komplain orang, sebab tu dia tak komplain mak dia. Jadi isteri dia buat macam mana pun dia tak komplain. Sebab kadang ada orang lelaki dia tak kisah rumah dia macam mana, jadi dia boleh rehat. Okay? Dan sebenarnya kalau orang lelaki yang faham betul, dia faham rumah ni dia jajahan takluk wanita. Nabi dah bagi tahu kan, wanita adalah pemimpin kepada rumahnya. Jadi sepatutnya memang dia biarlah perempuan isteri dia tu nak design rumah cara macam mana pun, dia punya tempat kat luar. Kalau suami dia punya tempat kat luar, dia raja dia dekat luar. Kalau dia nak hias macam mana, hias pejabat sendiri.
kan, dekat luar. Kalau rumah tu biar isteri. Kan dia ada keinginan dia lah, cara dia kan. Jadi maknanya mungkin anak lelaki kita tu tak suka pun tengok mak penuh-penuhkan rumah dengan bunga. Tapi dia tak komplain lah. Ya, sebab tak apalah tu mak nak buat. Nanti bila isteri dia tak buat macam tu, rupanya mana tahu sebenarnya dia lebih suka yang plain macam isteri dia tu. Tapi disebabkan masa duduk dengan mak dia sejak kecil sampai dewasa, dia tak pernah komplain mak dia ingatkan dia suka yang mak dia buat. Ya, lepas tu kita pergi ajar. Itu yang kadang-kadang yalah, timbul jadi permasalahan, bergaduhan dan sebagainya. Itu kita kena jaga. Jaga hati mak ni. Jaga hati mak. Yang jaga. Kita kata sebenarnya kan, kalau mak mertua dengan menantu perempuan gaduh, yang kesian tu anak lelaki kita. Sepi. Kita nampak macam kita nak buat anak lelaki kita bahagia, dia sebenarnya paling terseksa. Sebab bila isteri dia gaduh dengan mak dia, isteri dia tu takkan dapat ceria senyum macam biasa. Perempuan kan, dia bawa emosi kan. Dia akan mula sedih, paling kurang lah. Kalau dia baik dia nangis sorang-sorang, nangis sorang-sorang. Suami mana seronok tengok isteri asyik nangis panjang. Suami balik tengok bini dia kesat air mata kan. Nampaklah mata dia bengkak merah-merah kan. Mana suami seronok banding dengan isteri tu boleh senyum ceria suami dia balik. Ataupun kalau isteri yang baik, ni cerita isteri baik lah. Kalau yang tak baik, dia gaduh perang lah kan. Perang dunia. Yang kalau yang baik misalnya, bila suami dia ajak balik kampung, dia pun okey. Tapi dia tak kita kata kita tak nampak keceriaan, kegembiraan di wajah dia. Suami tak happy kan. Dia diam mungkin kan. Dia jadi diam, tak berani cakap banyak. Sebab silap cakap sikit gaduh kan. Jadi diam kan. Suami nampak beza. Dan dia takkan bahagia, takkan senang. Apa lagi mak sampai cakap, kalau kau sayang sangat bini kau, pilih mak ke bini kau? Lagi pening. Ada kan mak buat macam tu? Cara orang dulu sekarang pun ada lagi. Okay. Padahal sebenarnya kasih sayang kepada ibu tak sama dengan isteri. Tapi wanita ni selalu kita nakkan cinta kasih sayang tu kita punya seorang. Kan, bukan suami je, anak pun kita tak mau dia ambil orang. Padahal contoh ataupun bagi hadiah kan, misal anak lelaki kita belikan hadiah untuk mak dengan isteri dia. Dia belikan kain tu ada design kan. Dia belilah design cara orang muda sikit untuk isteri kan. Untuk mak dia belilah design yang mungkin warna sebut orang tua tu macam itulah, warga emas tu je design lah kan. Bila dia bagi, tiba-tiba mak dia ni berjiwa muda pula kan. Anak dia tak tahu kan. Dia ingatkan sesuai dengan mak lah yang ni. Rupanya mak dia nak yang dia bagi ke isteri dia. Merajuk pula kan. Kata anak lelaki bagi hak cantik dekat bini, bagi kat mak tak cantik tu. Padahal tu yang kita tadi kata hiasan. Hiasan tu kan cantik di mata masing-masing. Anak dia rasa mak cantik pakai macam ni. Kalau mak pakai yang hak dia bagi ke bini dia tu, mak dia nampak melucukan macam tu. Sebab kalau dah kadang-kadang bila dah sampai satu usia kita pakai cara orang muda ni, dia bukan jadi lawa, dia jadi lucu. Jadi dia tak bagi ke mak dia yang tu, tapi mak dia nak yang tu. Akhirnya gaduh lah kan. Akhirnya sampai masak muka kan, sampai berasa hati dan sebagainya. Ni kata timbul masalah. Ni kunci dia pada perkataan hiasan tadi. Okay. Jadi beza hiasan di mata setiap orang. Sebab itulah sama juga kata, bila kata hiasan maknanya cantik di mata kita. Sebab tu wanita semuanya yang kahwin ni, kita kata ada orang kata dia tu lah, macam mana lah orang boleh pilih dia, contoh kan. Kan, entah gigi dia gitu, kepala muka dia gitu, contoh lah kan. Ataupun mungkin ada kes anak bujang kahwin dengan nenek tua kan. Tu kan ada kan. Dia kat Indonesia ada, dia umur 16 tahun laki dia, isteri dia umur 74. Kahwin. Orang pun tanya, orang interview kan, orang panggil interview tu, orang tanya macam mana boleh berkenan gitu kan. Maksudnya orang fikir apa dia yang cantik tu kan, dia nak kena hiasan lah yang menyenangkan pandangan mata dia. Apa dia yang awak suka sangat pada dia gitu. Dan sebab bagi orang lain ada apa gitu kan, dia dah nenek kan. Masalahnya dia ni umur 16 gitu kan, yang lelaki ni umur 16. Di Malaysia memang tak boleh dia bawa umur sebenarnya kan untuk kahwin ni.
Indonesia pun sebenarnya bawah umur, dia kena minta izin khas 18 kalau Malaysia 18. Indonesia pun 18. Sebab saya ingat dulu ada seorang anak kiai tu, dia kahwin umur 17, lelaki. Kena minta izin dan kena interview. Dia interview kalau nak kahwin umur muda-muda ni. Kalau yang umur 16 tu interview pun sebenarnya tak berapa nak lepas, tapi dia terlalu emosi sampai nak bunuh diri kalau tak dapat kahwin. Jadi orang terpaksa luluskan. Tapi kalau yang anak kiai umur 17 tu memang betul-betul matang. Isteri dia umur 20 lebih. Dia umur 17 dah ada kerja, dah ada pendapatan sendiri, dah boleh mengajar. Bahkan sebenarnya isteri dia tu mu'alaf, dia yang buat isteri dia masuk Islam. Jadi lepas masuk Islam tu dia nak jagalah akidah isteri dia tu, sebab isteri dia dihalau oleh keluarga dia. Keluarga tak terima dia. Untuk jaga agama tu salah satunya dia kahwin. Jadi walaupun umur dia 17, isteri dia sendiri mengakui. Di interview tanya-tanya tu, isteri dia kata, walaupun suami saya umur 17 tahun, tapi pemikiran dia macam orang umur 30 lebih. Maksudnya sangat matang, lebih matang daripada dia yang umur 20 lebih. Jadi sebenarnya umur memang tak menjamin kematangan. Jadi kan anak ustaz kan, kiai tu ustaz kan. Maknanya, dan ayah dia ni bukan sembarangan orang. Ayah dia ni memang sesibuk mana pun, ayah dia glamour kat sana, dah meninggal. Ada masjid sendiri, ada pengajian sendiri kat masjid tu. Kalau sekali dia pengajian tu yang datang orang sampai berpuluh-puluh ribu. Maknanya orang sangat terkenal. Dan walaupun sesibuk itu, dia tetap sentiasa luangkan masa untuk buat usrah keluarga. Ada usrah keluarga. Isteri dia ada 3. Tapi ada usrah yang dihimpunkan semua keluarga dia. Dia bagi tazkirah khas untuk keluarga dia saja. Walaupun dia sangat sibuk. Ini baru betul pendidik yang sebenar. Sepatutnya, biasanya orang kalau dah busy sangat, keluarga tak ada lah. Apalagi nak habiskan masa sampai sejam misalnya untuk usrah keluarga tu. Dah lah tak dapat apa-apa kan. Kata tak ada lah tiba-tiba isteri nak bagi ampau kat dia. Tak ada apa. Anak pun kadang yang kecil-kecil tu bukan nak dengar sangat kan. Tapi sebab itu tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Jadi sebab tu walaupun isteri 3 semua damai, tak ada masalah. Anak dia tu lepas dia meninggal, anak dia yang sulung daripada isteri pertama tu lah yang kemudiannya menafkahi semua mak-mak dia. Sebab dia faham tanggungjawab. Dia nafkahi semua mak-mak. Mak tiri pun semua macam mak. Jadi dia panggil semua mak kan. Ada ibu, ada umi, ada istilah, tapi semua mak kan. Jadi maknanya itu yang bertanggungjawab. Yang muda lepas tu kahwin dengan nenek tua tu, yang pakai nafsu tadi tu, yang umur 16 tu, itu bila ditanya pasal apa dia pilih yang tu, dia kata sebab nenek tu baik. Nenek tu yang jaga dia rupanya sejak baby. Tu baik, hati-hati tu. Angkat tu. Angkat ni atas pelamin. Walaupun kata nenek angkat, tapi naik pelamin juga. Jangan main-main orang lelaki ni. Lain, kita tak boleh kawal. Perasaan dia tu kita tak faham. Mak yang nenek tu rasa dia macam mak lah kan. Biasa kita dah jaga anak angkat tu. Rupanya anak angkat tu berasa sayang dia tu lain. Lebih-lebih buat bini. Lepas kahwin tu, dia kunci rumah setiap kali dia pergi kerja, sebab tak mau bagi ada orang lelaki lain yang dekat dengan isteri dia. Punya jealous. Setiap kali balik dia akan cium isteri dia tu, nenek tu lah kan. Kok ada bau laki. Dia punya cemburu. Nenek lah kok mana pun nak kata cantik. Taklah, nenek memang betul-betul dah kerepot, dah kedut. Umur dia 70 lebih kan. Bukan, kalau 60 lebih mungkin masih cantik. Tak tahulah, Allah alam. Kalau ikut nenek dia tu kata macam, dia pun heran kan. Tak tahu, tak sangka lah anak angkat dia tu tiba-tiba nak rasa sayang lain dengan dia gitu. Sampai dikahwini tu. Tapi kok mana pun tu kita kata, dah masing-masing punya pandangan lah. Dia rasa cantik macam tu kan. Ada orang kata, apalah orang suka sangat dia tu kan. Dah suami dia rasa dia cantik kan. Misal katalah, gigi jongang, suami dia kata gigi tu yang aku suka. Macam tu kan. Dia nak letak bracelet, tak boleh gigi tu yang suka tu. Jadi maknanya ada masing-masing kan. Kita tak tahu. Dan Allah bagi juga pandangan berbeza-beza kan. Walaupun misal katalah dunia suka artis Korea contoh kan, tapi kenapa orang negro masih boleh kahwin? Sebab orang dia suka dia.
Saya dulu ada kawan, dia orang Jerman, kahwin dengan orang Afrika. Afrika yang memang hitam lah. Kita tak sebut manis dah, dia memang hitam. Kalau hitam manis tu belah kita. Kalau hitam yang betul tu dia sampai purple. Memang hitam legam. Dia bukan penghinaan untuk dia orang, sebab dia orang lagi hitam lagi cantik. Lagi berkilat. Dia punya salon tu dia pasal dia bubuh, nak bagi cantik lagi bagi dia kena bubuh bagi metalik. Hitam metalik, berkilat tu. Itu lagi cantik bagi dia. Bagi dia kan, maknanya pandangan dia cantik lah macam tu. Kalau model pun dia yang hitam tu lawa. Kan, kalau model pun yang hitam bagi dia kan. Bagi dia yang hitam tu lagi lawa. Jadi kadang kita tengok orang putih kahwin dengan orang hitam, dah bagi dia lawa, bagi dia itu hiasan di mata dia. Kan? Hiasan maknanya bagi dia itu cantik. Tu kita kata maknanya hiasan adalah pada pandangan masing-masing. Ada sama dengan baju, tudung kan kita pilih masing-masing. Masa kita beli tu, kau main cantik lagi kita rasa. 16 tahun yang 60. Tu betul-betul. 16 dengan 16 dengan 70. 16 tahun. Budak tu 16 tahun. Tapi sekarang mungkin dah lebih kot tu masa dia baru kahwin. Slim lah kan. Slim lah. Dia tak gemuk. Itu saya tengok interview dia. Siapa yang tengok kan, memang dia cerita tiap-tiap hari dia pergi jumpa Kak UA lah. Kak UA ni ketua agama, macam kita pejabat agama lah, bahagian nikah kahwin. Tiap-tiap hari dia pergi kat ketua kampung, sampai ketua kampung pening kepala. Waktu dia akad nikah sah je, ketua kampung semua orang huri. Sebab apa? Sebab aman. Lepas ni dia tak kacau lah. Punya nak kahwin tu yang akhirnya dikahwinkan. Tak tahulah sekarang. Saya ingat mungkin dah 20 lebih kot. Sebab cerita tu dah lama kan. Tahu lama dah. Ada lagi pasangan-pasangan lain. Ada beberapa yang pilih macam tu. Jadi tu yang kita faham, maknanya cantik hiasan di mata masing-masing. Kita ni pakaian kita kan, masa kita beli tu, itu yang paling cantik kan. Tapi kenapa lepas kita pakai tak ada orang pernah kata dia cantik? Pernah kan? Semua ada pengalaman macam tu lah. Ada baju yang masa kita beli, kita pilih punya lama tu, itulah paling cantik kita rasa. Lepas kita pakai, tak ada siapa pernah cakap dengan kita baju tu cantik. Kan? Banyak tau yang orang kata cantik tu sikit-sikit je. Kan? Maksudnya dia paling cantik di mata kita, tapi bukan orang lain. Sebab tu tak boleh komplain juga pakaian orang. Kita tak boleh lah tengok dia pakai baju tu, dah bagi dia cantik, dia yang nak pakai kan. Jadi terpulang pada dia. Itu kaedah kita nak belajar lapang dada, tak banyak komplain kan. Ikut kita lah. Kadang misal kata orang pergi umrah Mekah Madinah ni, manusia satu dunia ada kan. Kita tengok pakaian satu dunia tu. Itu kita cuba fikir, ini kan cara pakaian dia. Dia rasa dia cantik macam tu, dia rasa dia sesuai dengan pakaian macam tu. Itu cara dia masing-masing. Yang penting yang Islam ajar basic dia satu je, tutup aurat. Dah, satu je. Habis cerita. Kalau orang tu tutup aurat, dah elok. Kalau kita nak komplain pun yang tak tutup aurat, itu pun bukan komplain saja, komplain yang ada tindakan. Baik, tadi kita tengok dalil muka surat 40 tu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini hadis lagi kan, sesungguhnya Allah tu maha indah dan sukakan keindahan. Hadis ni selalu digunakan oleh wanita-wanita yang nak buka aurat dan nak bermakeup, makeover dengan mengatakan Allah suka cantik. Jadi kenapa kita tak bercantik-cantik? Ni sini sekali lagi balik kepada definisi cantik tu, maknanya yang indah di mata dia. Jadi siapa yang sebut tentang cantik, mestilah cantik di mata orang tu. Contoh kita, suami kata okey malam ni pakai cantik-cantik, kita nak pergi dinner, kita pun dia sebut cantik kan. Kita tak tanya biasanya, kita pakai cara kita lah, cantik cara kita. Tiba-tiba cantik kita tu pelik sikit kan. Bibir warna hitam kan? Pipi warna purple kan? Mata warna hijau kan? Keluar dia kata ini hantu namanya kan? Kita kata ini up to date punya design, ataupun ni makeup sebelah-sebelah kan? Sebelah makeup Chinese, sebelah makeup India kan? Ada shadow kan sebelah-sebelah.
Dia ini makeup cara terkini kan. Yang paling up to date kan. Orang buat sebelah-sebelah sekarang kan, nak tunjuk kita tu pandai makeup kan. Pandai makeup cara Chinese, pandai makeup cara orang putih contoh kan. Cara Arab atau kan. Lagilah kan. Jadi maknanya apa? Si suami kata balik tukar. Padam balik muka tu, baju tukar, semua tukar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab masa dia cakap pakai cantik-cantik, kita tak tanya cantik tu macam mana. Sebab dia yang nak cantik, kena cantik di mata dia. Kalau suruh pakai cantik-cantik, cantik di mata dia macam mana? Tak pernah tanya. Kita main sendiri je kan. Dia pun belajar reda. Belajar terima. Kita assume je. Kita assume je. Sebenarnya kena tanya. Contoh, ada saya dulu seorang kawan ni. Sebelum dia kahwin, dia suka make up. Tapi dia pakai pudar, jadi make up dia tak nampak. Tak apalah, itu boleh. Maksudnya bila dia buka pudar dia, sama-sama perempuan nampak lah. Ni pipi color-color kan. Kita tak apa, perempuan sama perempuan tak apa, boleh kan. Tapi dia pakai pudar, jadi tak ada masalah. Memang dia suka hobi dia kan. Jadi dia ingat macam dia nak buat persiapan lah kahwin, nanti nak hias untuk suami kan. Tiba-tiba kahwin, suami dia tak suka make up tu semua. Suami dia paling suka muka bangun tidur. Tak payah pakai apa-apa, tak payah sikat rambut. Dia suka yang tu. Bertentangan lah pula dengan dia punya minat kan. Yang dulu kalau orang yang tak suka make up lagi senang kan dapat suami macam tu. Tiba-tiba dia dapat yang macam tu. Terpaksalah dia ubah sebab cantik di mata suami dia yang plain. Suami kata yang original, dia kata. Yang tak payah campur-campur, tak payah ubah-ubah apa-apa. Mana itu cantik di mata suami dia, kena tanya. Ada setengah tu tak payah tanya, suami bagi tahu dah. Dia bagi tahu senang lah, tak payah tanya. Sebenarnya kena salah satu. Kalau suami tak bagi tahu, isteri tanya. Kalau isteri tak tanya, suami bagi tahu. Dan ataupun kalau memang sama cita rasa, tak tanya, tak bagi tahu, dia okey. Yang kita bimbang ni, kita tak pernah tanya, tapi rupanya suami tu tengah belajar untuk reda, untuk terima gitu. Maknanya tak mencapai lah. Tak mencapai kita punya tugas yang sebenar gitu. Dan tanggungjawab kita yang sebenar, berhias yang sebenar gitu. Baik, dalam hadis ni bila Allah yang kata Allah suka cantik, sama juga kena tanya Allah balik, cantik macam mana? Cara tanya Allah adalah baca dalam Quran dan hadis. Dah ada penjelasan dia. Jadi Allah bagi tahu yang cantik tu macam mana. Kalau laki cantik lain dengan perempuan cantik. Sama, dua-dua laki Allah suka yang cantik, indah kan, jamil tu indah. Dua-dua Allah suruh jaga keindahan. Jadi untuk laki, indah bagi laki, yang pertama tutup aurat, itu paling penting kan? Kemudian pakaian mesti sentiasa bersih dan kemas kan? Yang ketiganya, kalau laki sangat disunatkan untuk berwangi-wangian. Orang laki memang kena wangi kan? Kalau perempuan terbalik, wangi haram untuk perempuan kan? Jadi cantik, indah di mata Allah adalah dengan kita menutup aurat. Yang pertama untuk wanita, yang keduanya pakaian bersih dan kemas, dan yang ketiganya tidak berwangi-wangian bila keluar rumah. Yang paling penting tak tabaruj. Tabaruj ni melibatkan sama ada baju, pakaian ataupun cara kita berpenampilan kan? Barulah indah di mata Allah. Jadi tak adalah istilah ada orang dia nak pergi masjid, dia pakai semua putih kan, atas ke bawah, luar ke dalam semua putih, sampai muka pun putih kan. Zaman dulu tak, budak-budak sejuk kan. Padahal benda tu kadang-kadang tidak syar'i. Sebab bila warna putih semua, dia kadang lagi nampak bentuk badan, warna kan. Walaupun kain tu tebal, tapi warna putih tu jadi nampak. Itu kalau pergi umrah, haji, biasanya orang Malaysia pakai putih. Putih semua, atas sampai ke bawah. Tu bukan kata tak boleh, boleh, tapi cuba cek. Cek tu jangan cek sendiri, sebab kita tak nampak kan. Tengkuk kita tak nampak, kaki kita tak nampak. Minta orang cek. Orang tu jangan pergi minta ketua mutawif pula cek. Tu aja Nabi kita, dosa dah dia tengok. Minta suami ke, perempuan pun boleh, kawan perempuan kan, yang mahram kita. Kalau laki yang mahram, kalau perempuan kawan-kawan kita. Kawan tu pun kena ada sensitiviti lah. Kadang kawan rabun pula tak nampak. Tak boleh juga. Jadi kita berdiri, mungkin perlu berdiri tengah panas untuk tak nampak shadow. Kalau gelap tak nampak. Sebab kita akan keluar tempat panas kan. Tempat panas tu jadi nampak, dan belakang kita cahaya pula. Dekat situ boleh tengok.
Kalau kita pakai jubah putih, dalam tu seluar panjang putih. Kadang nampak. Kalau seluar panjang hitam, sebab hitam. Kalau nampak seluar panjang tak apa. Yang tak boleh tu nampak kaki kan. Dan kemudian ketebalan dia tu bila kita melangkah nampak bentuk tu nampak bentuk betul tak? Dia kalau kata nampak bentuk dari segi nampak kata ada kaki tu tak apalah, memang kita ada kaki. Tapi yang nampak bentuk betul-betul, kalau ikut hadis Nabi sebut tu, nampak tebal nipis ataupun kita panggil dia apa, bentuk tulang dia tu. Bentuk tulang. Jadi macam kata nampaklah bentuk dia tu, saiz dia berapa gitu kan. Saiz kaki tu. Ukur lilit tu. Nampak sampai. Sampai ke inci-inci dia. Boleh nampak. Yang tu maknanya sebenarnya kita tak disuruh pun pakai warna apa untuk pakaian ihram kan. Laki je yang putih, digalakkan putih tu pun tak wajib. Untuk perempuan sebenarnya tak kisah warna, tak kisah asalkan tak menarik perhatian. Gelap boleh, cerah boleh, hitam boleh, putih. Bila kematian, kenapa orang kita suka pakai hitam? Contoh yang saya tengok kebanyakan Kristian pakai hitam. Bila ada kematian, kenapa hitam? Saya dengar betul-betul tak. Soalnya kita ikut cara Kristian. Memang dalam ajaran sebahagian agama lain, bukan Islam, dia pakai hitam untuk tunjuk kemerungan. Sebab tu kalau Cina misalnya dia memang hitam. Sebab tu untuk Cina, orang Cina dia tak pakai baju hitam waktu lain selain kematian. Sebab hitam memang khas kematian. Dia suka merah kan. Dia pakai warna hitam memang tak pakai. Tapi kalau dalam Islam tak ada ajaran dia. Tak ada. Kematian nak pakai warna apa pakai. Tak ada masalah hitam ke putih ke. Kecuali kalau dipanggil marhaban ke kan. Dibagi uniform yang lain serta lah. Uniform lain. Tapi kalau kata untuk kematian kita pakai baju sekian untuk menziarahi kematian. Dia cukup sekadar mungkin warna tu jangan terang sangat supaya menggambarkan kita kan kalau terang menggambarkan ceria. Jadi macam happy pula pergi tengok orang mati. Tu mungkin kita bimbang buat orang tuan rumah tu terasa hati. Kan keluarga si mati terasa hati. Jadi mungkinlah yang duk pakai hitam tu maksud dia supaya tak nampak ceria. Kalau situ tak apa. Tapi kalau nak ada kepercayaan tertentu, misalnya percaya kalau hitam ni maknanya sekian-sekian, itu tak boleh. Kalau ada makna tak boleh. Sebab dia tak ada makna, tak kisah. Bergantung pada niat. Baik, itu makna dari segi cantik. Jadi kita faham bila Allah kata cantik, makna Allah suka cantik di mata Allah. Maknanya macam mana kita nak berpakaian dan penampilan sesuai dengan apa yang ada dalam syariat. Kalau age umur macam bila umur tu dia tak boleh kisah tentang aurat. Setakat mana yang wanita boleh jadi umur ada tingkat tu. Baik, umur yang kata dah boleh, dia istilahnya gini, boleh membuka, kalau hadis dia boleh membuka pakaian luar pada satu usia yang dah tua gitu. Baik, berapa umur tu? Baik, memang tak dijelaskan berapa umur sebab tak sama setiap orang. Ada orang sampai umur 70 tu masih macam umur 50. Masih mengancam ada. Hak tadi tu taklah mengancam sangat. Sebab dia masih makcik kampung biasa. Dia biasa yang kita tu artis-artis. Sebab dia memang ada rawatan muka kan. Dia memang sampai umur 70 tu macam muda lagi. Kan dia tarik kulit lah, dia ada rawatan. Sebab yang haram kita tak sebut lah. Ada yang haram tu kan, yang masuk susuk ke apa benda tu lain cerita lah. Yang halal pun ada kalau dirawat memang boleh kan. Jaga makan kan. Antaranya yang cepat tua, minyak-minyak, makanan berminyak kan.
Dia boleh merosakkan kita kata sistem kulit lah, yang minyak-minyak tu. Jadi maknanya ada penjagaan, atau ada juga yang keturunan pun ada orang dia dah berumur tapi dia baby face orang panggil kan. Nampak muda je gitu. Jadi sebab tu umur tak disebut. Sebab kita balik pun umur tak sama kan, kematangan semua tak sama. Jadi usia tu adalah usia yang disebutkan biasanya kita kata macam bongkok 3 lah. Orang tengok dah tak ada perasaan. Orang normal tengok dah tak ada perasaan. Jadi kalau nenek-nenek macam tadi tu masih ada perasaan. Sebab dia bongkok dia baru setakat sikit. Maknanya kat sini ni semua masih muda. Dia yang macam nenek kebayang tu lah, sampai pegang tongkat bongkok macam tu. Bongkok 3. Tu bangka. Tapi itu pun kita sebut buka pakaian luar bukan maknanya boleh buka aurat. Pakaian luar ni sebab dari segi cara berpakaian, nanti kita ada bab khas pasal pakaian, tapi tak apa, kita cerita sikit. Maksudnya ialah yang sepatutnya orang muda ni dia pakai pakaian bukan selapis untuk perempuan. Kena lebih pada selapis. Maksud lebih pada selapis, contoh macam badan kita sekarang ni, sekarang tak ada siapa tengah pakai selapis. Sebab kita ada baju, ada tudung. Dia dah masuk 2 lapis lah. Kalau tudung tu 2 lapis, macam ni jenis tudung 2 lapis, maknanya dah 3 lapis. Kalau dalam tu ada pakai singlet lagi ke, t-shirt lagi ke, maknanya 4 lapis. Jadi untuk orang muda, dia tak boleh pakai selapis. Selapis ni macam orang muda sekarang duk pakai seluar panjang sampai kat pinggang, baju cukup-cukup pinggang, maknanya bawah selapis, baju pun selapis, tudung cukup-cukup tengkuk, maknanya selapis belakang atas sampai bawah. Yang tu sebenarnya bukan pakaian orang muda, tu pakaian orang tua. Balik pula kan. Orang tua baru boleh pakai macam tu, dia selapis. Jadi maknanya mencabut pakaian luar tu sebab orang muda kena pakai lebih pada selapis. Jadi pakai serguk kepala saja masih tak boleh. Masih kena ada satu lagi tudung yang selapis. Cuma boleh kalau tudung tu tak kat tengkuk, boleh. Untuk yang dah tua tu. Baik. Kemudian tengok pada selepas daripada tu ada 2 hadisnya tentang yang bawah tu, innal mar'ata kadhilaq. Sesungguhnya wanita tu umpama tulang rusuk yang bengkok, idza dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu biarkan dia bengkok, kamu tak didik, kamu tak ubah dia, kamu tak luruskan, maka dia akan patah. Atau kalau kamu usaha untuk betulkan dia dengan kasar, maka dia akan patah. Wa in taraktaha istamta'ta biha wa fiha iwajun. Jika engkau membiarkan ia sedemikian, ia akan terus bengkok. Baik, muka surat 41 hadis lain, ar-rajulu takunu lahul amah fayu'allimuha fayuhsinu ta'limaha wa yu'addibuha fayuhsinu adabaha thumma yu'tiquha fayatazawwajuha falahu ajran. Seorang lelaki, seorang yang mempunyai hamba perempuan, kemudian dia mengajarkan ilmu kepadanya dengan baik, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya serta mengahwininya, maka baginya 2 pahala. Baik, 2 hadis ini sebenarnya cerita mengenai dengan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mendidik wanita, dalam bab menjadikan wanita itu sebagai seorang yang solehah. Sebenarnya pendidik dalam dunia ni adalah lelaki, bukan wanita. Kita selalu dengar kalau mendidik wanita, sebab tu cikgu banyak perempuan. Baik, sebenarnya konsep mendidik lain dengan mengajar. Mengajar ia perempuan. Mendidik ni dia yang buat silibus. Dia kepala dia lah istilahnya, yang akan menyusunkan sistem pendidikan tu. Itu laki. Kita tengok kalau seorang tu nak jadi hebat, dia kena dididik oleh tangan lelaki. Kalau dia didik oleh tangan wanita, dia takkan jadi sehebat mana. Takkan jadi dia gini. Kadang-kadang kita tengok kenapa seorang ni mak dia didik dia jadi hebat. Kenapa seorang lelaki ni ayah dia didik dia tapi tak hebat. Jangan banding orang dengan orang ni. Tapi bandingannya adalah kita dengan kita. Kalau A dengan A. Maksudnya A ni kalau dididik oleh wanita saja, ibu saja yang mendidik, dia tidak akan sehebat kalau ayah dia turun tangan mendidik dia. Dia kena ayah sebenarnya. Sebab tu wanita paling hebat Sayyidatina Aisyah dalam bab keilmuan. Kenapa jadi sehebat itu? Yang mendidik dia 2 tangan lelaki paling hebat di alam ni, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Laki.
Kan? Jadi laki ni, ayah ni, dia kena susunkan silibus. Kalau kita buat dalam satu sistem sekolah kan, ayah ni dia umpama pengetua, mak ni umpama cikgu. Jadi cikgu mengajar je, guna silibus dah sedia ada. Boleh tak cikgu cipta silibus sendiri? Tak boleh. Kacau bilau anak murid nanti. Sebab yang tahu tentang misalnya apa dia kita panggil spesifikasi yang perlu dipenuhi oleh pelajar-pelajar sekolah ni, apa dia garis panduan yang dibagi oleh Kementerian Pendidikan tentang sistem pendidikan, semua tu sistem luar tu, itu yang tahu pengetua. Cikgu tak tahu. Cikgu tahunya anak murid aku suka ni, anak murid aku gini, anak murid je kita tahu. Dia sama sebenarnya situasi dia. Mak dengan ayah, dia kena tahu tentang sistem pendidikan secara menyeluruh, apa yang Allah dan Rasul kehendaki daripada sebuah keluarga. Sebab kan Allah perintahkan kepada ayah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah suruh ayah tu jaga keluarga daripada api neraka. Jadi ayah tu yang tahu macam mana sistem dia nak buat dalam keluarga dia untuk jaga isteri dan anak-anak dia daripada api neraka. Masing-masing akan ada sistem masing-masing. Dia yang akan organize semua. Kita tahunya anak kita gini, anak kita gini, anak kita gini kan. Sebab kita yang dengan dia tiap-tiap hari. Jadi caranya macam cikgu kat sekolah, dia buat laporan kat pengetua. Pengetua kena tahu juga macam mana keadaan anak. Jadi yang tahu keadaan anak tu mak. Mak tu kena cerita dengan ayah tu tahu keadaan anak tu gini, macam mana dia nak sesuaikan dengan silibus yang dia nak susunkan supaya semua selamat daripada api neraka. Kaedah beza sebab objektif dia akan beza. Mungkin kita punya visi dia sama, visi akhir dia sama, tapi nanti misi dia beza sikit. Dan bergantung kepada kebolehupayaan keluarga masing-masing. Dia kena bacalah kemampuan-kemampuan yang ada dalam keluarga ni. Itu analisis ayah kena buat. Analisis tentang setiap anggota keluarga dia daripada maklumat mak. Jadi mak kena ada kerjasama. Itu konsep mendidik. Sebab itu isteri wajib taat pada suami, dan anak pun kena faham kewajipan taat pada ayah, bukan mak. Ni kalau mak dengan ayah ada dua pendapat kan, beza. Anak confuse kan. Anak akan ikut mak sebab mak kata Nabi suruh ikut mak 3 kali kan. Nabi bukan suruh taat. Nabi suruh layan. Layan mak 3 kali lebih daripada ayah. Layan ni lain dengan ayah, dengan taat. Taat ni maknanya ada perintah. Layan ni contoh, kalau pergi overseas beli hadiah, beli untuk mak, tak beli untuk ayah tak apa. Tapi jangan sekali-kali beli untuk ayah, tak beli untuk mak. Itu makna layan. Mak tu akan sedih dan luar biasa, tak dapat hadiah. Sedih sangat-sangat. Tapi kalau ayah tak kisah. Sebab memang biasanya orang lelaki tak kisah sangat pasal hadiah. Kan? Sebab tu Nabi tahu memang lelaki tak kisah sangat. Bab layan ni kan, mak tu kadang kena pujuk dia, kena kisah kalau mak tu tiba-tiba senyap seorang-seorang kat dapur, kena pergi tanya khabar. Tapi kalau ayah senyap seorang-seorang, biar je, tak apa. Dia memang cara dia, psikologinya memang orang lelaki cara dia selesaikan masalah ialah duduk diam. Kan? Perempuan cara dia selesaikan masalah dia cerita. Jadi yang Nabi suruh tu layan lebih pada mak, bukan taat. Jadi kita jangan buat anak confuse dengan buat arahan lain, lepas tu kata kalau sayang mak ikut cakap mak. Pening anak tu. Kesian dia. Padahal dia kena taat ayah dia. Sebab dia soalan ni gini, nanti di akhirat ayah tu yang akan ditanya tentang apa saja yang berlaku dalam keluarga dia. Jadi kalau kita ajar anak supaya tak taat ayah, dia menyusahkan ayah tu sendiri ke akhirat. Dia kalau misal katalah salah apa yang ayah tu suruh, apa yang ayah tu ajar, ayah tu yang kena jawab depan Allah. Itu bukan masalah kita, masalah dia kan? Tapi kalau anak sampai tak taat ayah kerana kita hasut anak tu, itu kita jawab depan Allah. Itu masalah kita. Okay. Jadi memang mendidik wanita itu tanggungjawab suami. Dalam ni sebut bahawa kaedah mendidik wanita, sebenarnya hadis ni ditujukan kepada lelaki. Yang kita selalu dengar kan, perempuan tu macam tulang rusuk bengkok. Jadi orang kata perempuan ni bengkok. Dia bukan ditujukan untuk perempuan. Hadis ni ditujukan kepada lelaki untuk bagi tahu kaedah dan teknik mendidik wanita. Jangan kasar sangat. Sebab orang lelaki biasa kasar. Dengan orang lelaki boleh kasar, dengan perempuan jangan. Sebab nanti dia patah.
Sebab dia macam tulang rusuk kan. Dan jangan juga kamu biarkan, sebab dia bengkok. Kalau biar, bengkok dia sampai bila-bila. Ni kadang-kadang bila baca ni, kadang kita rasa kita dah belajar tinggi-tinggi, bengkok kat mana lagi? Ustazah bengkok juga ke? Kan? Nak bengkok ni kita, pada saya gini, bila baca hadis Nabi kena ingat, ni makluman tentang penciptaan kita. Ni pencipta kita bagi tahu kat kita. Jadi tak dikecualikan pun siapa dia perempuan tu. Hatta kepada Sayyidatina Aisyah isteri Nabi. Sepatutnya itulah yang paling lurus, tapi bengkok juga. Sebab masuk dalam wanita kan. Baik, maksudnya bengkok ni macam mana? Bengkok ni bukan mesti teruk. Dia bila Allah cipta dia macam tu, maknanya bukan teruk, tapi maknanya kena selalu dibimbing. Jadi bengkok ni kena selalu dibimbing. Pada saya satu kaedah misalnya untuk kita sedar diri kita kan, maknanya bila kita sedar kita bengkok, kita akan buka ruang seluas-luasnya untuk orang didik kita. Tapi kalau kita rasa kita dah lurus sangat, hebat dah kan, tak payah dah orang didik kita. Akhirnya kita tolak semua yang orang nak orang yang nak ajar kita, nak didik kita, nak bagi kebaikan, semua kita tolak. Sebab kita rasa kita dah okey. Jadi kena sedar kita bengkok. Jadi buka luas-luas ruang untuk orang didik kita. Nak jumpa bengkok ni masa bila? Masa shopping, nampak sangat lah. Beli habis benda-benda. Berapa kali dah kita beli benda yang balik kita menyesal? Kan? Lepas tu berulang-ulang pula tu berapa puluh tahun dah hidup. Kadang makin lama hidup, makin banyak pula benda silap beli. Itu tanda bengkok tu. Maknanya walaupun kita ada ilmu, pandai macam mana pun, tapi sebab itu sifat semula jadi yang ada pada kita, yang ada ketikanya memang waktu itu kita perlukan bimbingan. Kalau boleh kita buka ruang lah. Bila kita nak shopping, kita buka ruang kepada orang yang ada dengan kita, kita cakap dengan dia, ni kalau misalnya saya nak beli benda yang tak perlu, tolong halang. Kadang-kadang kita rasa tu duit kita kan. COD kan. COD tak boleh kata apa lah kan. Kalau boleh kita minta cadangan dulu kan. Saya kalau online ni satu kelebihan, saya ingat kita sempat rasional kalau beli online. Sempat nak fikir lebih panjang banding dengan kita jumpa salesman, sales girl tu kan. Tapi masing-masing juga lah. Ada juga yang online lagi tak pandai, habis semua dia beli, lepas tu salah-salah. Size salah, apa semua tak ukur. Kena ukur sendiri. Tengok gambar orang tu pakai cantik, kita pun terus beli, tak tengok review. Gambar iklan tak macam barang sebenar kan. Iklan dia edit cantik tak macam yang betul. Itu contohlah bengkok kita kan. Atau bengkok ni juga kadang-kadang punca daripada emosi. Jadi ada masa-masa emosi kita tu lebih daripada akal kita. Waktu tu kadang-kadang tindakan kita tak rasional. Waktu tu kita perlu ada orang yang bimbing. Baik, insyaAllah saya ingat sampai setakat tu. Nah, kita 41 hadis juga. 41. Sebab 42 ni nanti kita akan tengok perenggan dalam mendefinisikan kalimah. Kita berhenti situ. Sebab itu dia dah masuk dalam poin yang tentang wanita salihah. Tadi tentang hiasan. 42 kita mula balik 42 nanti. Hadis tadi saya dah hurai. Jadi kat bawah tu dah huraian dia. Nanti kita sama balik muka surat 42. Dalam mendefinisikan. Sebab ini dah masuk topik tentang wanita solehah. Baik, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat.